Hari Sabah disambut serentak dengan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Itu antara fokus dari negeri di bawah bayu petang ini. Perinciannya kita langsung bersama Suaran Shah. Teruskan Suaran. Ya, sahih. Rakyat Sabah diharap dapat menghadiri hari bersejarah sambutan bersama Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang pertama kali diadakan pada 31 Ogos ini di Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata sambutan secara serentak itu selaras dengan Warta Kerajaan Negeri yang diterbitkan 20 Jun lalu menyatakan Hari Sabah disambut pada tarikh tersebut. Datuk Dr. Jeffrey menyatakan demikian dalam program Kembara Merdeka dan kempen Kibar Bendera peringkat daerah Tambunan di Dewan Kampung Patau Tambunan. Pada 31 hari bulan Ogos nanti adalah perayaan yang julung kali kita adakan iaitu Hari Kebangsaan bersama dengan Hari Sabah. Maka saya ingin menjemput rakyat Sabah, masyarakat Sabah datang ke Kota Kinabalu, bersama-samalah kita mengibar bendera Malaysia dan bendera Sabah. Sambutan itu dijangka dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor serta barisan Kabinet Negeri yang berlangsung di Jalan Tun Fuad Stephen. Sementara itu, KMJG 2024 Sabah yang masuk hari ke-7 meneruskan perjalanan ke daerah Keningau dan daerah Kecil Sok bagi lokasi perhentian ke-21. Sementara itu, pihak swasta disaran supaya memainkan peranan proaktif dalam menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Liawan Datuk Anwar Ayub Aman berkata, tanggungjawab itu bukan hanya terletak di bahu jabatan dan agensi kerajaan, malah melibatkan pelbagai pihak termasuk swasta dan badan korporat. Datuk Anwar yang juga pengerusi Sabah Energy Corporation Sendirian Berhad berkata, bagi pihaknya di syarikat berkaitan kerajaan GLC akan sentiasa membantu kerajaan negeri dalam pelbagai usaha termasuk menyemarakan semangat patriotik di negeri ini. Bagi pihak swasta pula kita juga menyuruh kepada pihak-pihak swasta untuk membantu untuk menyemarakan lagi hari yang penting ini, okey? Sebab bukan saja tanggungjawab kerajaan. Datuk Anwar ditemui media sempena sambutan Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2024 Sabah di Dewan Serbaguna Kampung Banjar, Keningau. Sementara itu, konvoi KMJG 2024 Sabah yang disertai 18 kenderaan membabitkan 60 peserta mewakili 14 jabatan dan agensi kerajaan meneruskan jelajah ke destinasi seterusnya, daerah Tambunan, Keningau, Sok. Penganjuran Festival STEM dan TVET peringkat negeri 2024 membuktikan kesungguhan kerajaan negeri mencungkil dan mengembangkan bakat murid sekolah dalam kedua-dua bidang berkenaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET amat diperlukan bagi memenuhi pembangunan negeri. Datuk Dr. Muhammad Arifin menyatakan demikian selepas merasmikan penutupan Festival STEM dan TVET peringkat negeri di Tamparuli. Ini salah satu cara yang terbaik untuk kita memperkasakan STEM ini. Di samping kita akan meneruskan bantuan tahunan. Festival 2 hari ini tepat pada masanya bagi menarik minat pelajar menceburi bidang berkenaan sekaligus melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir pada masa depan. Pembentangan kami mendapat emas. Kami bentangkan pasal geografi bab tingkatan 5 dan juga bab tingkatan 3 iaitu cuaca iklim dan juga hidupan liar. Jadi kami mengambil idea itu untuk kami pamerkan dia supaya kami boleh menarik minat pelajar. Lebih 100 penyertaan diterima daripada sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negeri dalam beberapa kategori pertandingan sempena festival anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran.
Kerajaan negeri mengalu-alukan kerjasama syarikat Capital A Berhad bagi merealisasikan hasrat menjadikan Sabah destinasi pelancongan bertaraf dunia. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Johnston Bangkuai berkata, syarikat berkenaan telah menyatakan kesediaan untuk memperkenalkan 10 destinasi baharu yang akan membawa lebih ramai pelancong dalam tempoh 6 bulan akan datang. Antara laluan baharu yang bakal diterokai termasuk dari negara China dan Vietnam. That is exactly what the Chief Minister said. We want to see AirAsia playing a leading role in making Kota Kinabalu a hub. Because of its strategic location. And now there are more flights coming in, and you know where we are going. Datuk Johnston menyatakan dalam sidang media sempena lawatan syarikat Capital A Berhad ke Lembaga Pelancongan Sabah STB di Kota Kinabalu. The 3 destinations Sydney, Melbourne and Perth will be the destinations that we will start off with. But to me, from Sabah, we can go to every destination. And Sabah also, there's a lot of connectivity, there's a lot of relationships between Australia and Sabah. Terdahulu, Datuk Johnston menyampaikan anugerah penghargaan pelancongan Sabah daripada STB kepada Tan Sri Tony Fernandez atas sumbangan beliau kepada industri pelancongan Sabah. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) timba pengalaman Majlis Agama Islam Sabah MUIS dalam pemerkasaan aktiviti masjidnya. Tengku Temenggung Kelantan Tengku Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz yang juga yang di-Pertua MAIK berkata pihaknya akan melawat Masjid Negeri dan Masjid Bandaraya untuk melihat aktiviti dan program dijalankan MUIS. Kami telah dimaklumkan bahawa banyak aktiviti masjid yang telah diadakan di Masjid Bandaraya, dan kami di Kelantan juga ingin mengusahakan cara-cara yang terbaik untuk mengimarahkan lagi aktiviti masjid di negeri Kelantan berdasarkan pengalaman Majlis Agama Islam Sabah lah. Tengku Muhammad Rizam menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan isteri, Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni di Istana Sri Kinabalu. Beliau percaya bahawa program mengimarahkan masjid yang diadakan MUIS boleh dipelajari dan sesuai diadakan di Kelantan. Atlet negeri yang mengambil bahagian dalam Sukan Malaysia SUKMA 2024 di Sarawak dinasihatkan supaya sentiasa berdisiplin dan menjaga nama baik negeri. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin juga mahu semua atlet memberikan prestasi terbaik sekaligus menyumbang pingat kepada kontingen negeri dalam setiap pertandingan pada Tamasya Dui Tahunan itu yang berlangsung 17 hingga 24 Ogos ini. Bawalah nama baik Sabah, jangan ada masalah di sana. Jadi anggap saja memang ada kejutan. Termasuk juga Sabah ada kejutan juga, ya. Jadi kita mengharapkan suasana di sana itu tenang. Datuk Elron menyatakan demikian dalam sidang media di Ibu Negeri. Beliau turut mengingatkan atlet supaya sentiasa menjaga keselamatan dan kesihatan diri serta rehat secukupnya bagi memastikan mereka mampu memberikan aksi terbaik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Elron berkata kementeriannya komited untuk menambah baik serta menggunakan kemudahan peralatan sukan yang uzur. Sebelum ini, Bernama melaporkan semangat Jimnas Sabah tetap membara dalam usaha membawa pulang pingat SUKMA 2024 di Sarawak meskipun berdepan kekangan kemudahan peralatan sukan yang uzur, terutama di Dewan Gimnastik Kompleks Sukan Kota Kinabalu Likas. Baik, saudara, setakat ini perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama SAHI. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan SAHI. Terima kasih, Suaran.